Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, juga anak-anak 4 orang yang dihormati. 4 orang hero kita ni. Masya Allah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, alhamdulillah, pada malam ni saya nak menyentuh beberapa perkara yang boleh menjadikan kita membuat bekalan untuk ke syurga. Kalau orang tanya pada kita satu perkataan yang selalu kita dengar, satu ayat, nama dia hubbud dunya, cinta kepada dunia. Hubb, cinta. Dunia lah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Maka ulama-ulama tasawuf mengatakan bagaimana nak tahu yang kita ni cinta pada dunia. Adakah kita ni cinta pada dunia, duk buat rumah besar, kereta besar, duit besar semua ni? Dia kata senang je nak tahu yang kita ni cinta dunia ataupun tidak. Bila diceritakan kepada kita tentang syurga, kita buat bodoh. Cerita dekat dia kenikmatan syurga, apa yang menunggu keadaan di syurga, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ni. Orang kita buat bodoh. Itulah dia. Dia tak berminat dengan syurga, tak berminat dengan akhirat. Maka dia telah allazina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Maka dia termasuk dalam golongan yang mencintai dunia melebihi akhirat. Tuan-tuan cuba cerita, dalam syurga ni ada bidadari, dalam syurga ni boleh jumpa mak bapak, dalam syurga ni ada istana, dalam syurga ni ada pelamin-pelamin, dalam syurga ni ada buah-buahan, dalam syurga ni air sungai, daripada susu, daripada madu. Dia buat bodoh. Tapi kalau cerita dekat dia, jom kita melawat Korea. Korea seronok. Oh. Ya Ustaz. Nampak tak? Terbeliak mata. Boleh jumpa Ma Dong Suk. Dia kata, oh ya, saya minat Ma Dong Suk. Dia kata. Bila sebut Korea ke apa semua lah, tak tahu nak abang. Maka tang situ tuan-tuan, dah boleh tahu dah, ni cinta dunia atau cinta akhirat. Kalau kita sebut tentang syurga, berkobar-kobar semangat dia, wajah berseri-seri bila sebut syurga. Bila sebut akhirat, seronok sangat-sangat. Bila sebut dunia ni, tak ada apa, saya tak pergi Korea pun tak apalah, saya boleh pergi Mekah jadi. Saya tahu ni pun sudahlah, yang saya target akhirat. Tuan-tuan nampak ni. Sebab itu nak sampai kepada satu tahap bagaimana nak membuat bekalan untuk ke syurga ni, Sayyidina Ali karamallahu wajhah dia sebutkan kepada kita 6 bekalan yang kita boleh buat yang boleh membawa kita kepada syurga. Ini kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang yang dijamin syurga oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, yang dijamin syurga oleh Nabi tu, beberapa orang tu dah confirm masuk syurga. Tu pun mati dibunuh. Abu Bakar tak dibunuh lah, Umar dibunuh, Uthman ibnu Affan dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh. Nabi dah kata dah, dia tu ahli syurga, 10 orang ni confirm. Tu pun orang bunuh. Orang peduli apa, kalau dah benci, jalan. Sayyidina Ali nak pergi semayang, bunuh. Maka tuan-tuan ni, kita ni belum ahli syurga ni. Setakat kena santau biasa. Boleh faham? Dah orang macam ustaz pun dia pun santau ni pelik tu. Lah pelik apa? Nuh Ali pun orang bunuh.
Osman punya baik tuan-tuan, tengah baca Quran, ditetaknya orang, mati Sayyidina Osman. Kita ni kalau tengok tengah baca Quran tak gamak nak kacau. Depa bunuh gitu kan. Sayyidina Ali ni dalam perjalanan nak pergi sembahyang subuh tau. Pagi nak pergi sembahyang subuh, kita tak kacau lah orang nak pergi sembahyang, lain nak pergi karaoke. Dibunuhnya tuan-tuan. Maka begitulah bandingannya yang kita kena faham. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannah matlaban wala 'anil nar mahraba." Barang siapa yang menghimpunkan 6 perkara, bererti dia tidak membiarkan syurga untuk dicari dan neraka untuk dielakkan. Kata Sayyidina Ali, man jama'a, siapa yang menghimpunkan. Man, siapa? Orang Melayu, man, orang. Arab, man, siapa? Hindustan, man, perasaan. Ini bahasa Hindustan ni. Man, merah man, perasaan saya. Man jama'a, siapa yang menghimpunkan. Sitta, 6 khisalin, menghimpunkan 6 perkara. Lam yada' lil jannati matlaban, dia tidak membiarkan syurga itu untuk dicari. Maknanya dia tak membiarkan saja-saja syurga tu. Dan kata dia lagi, wala 'anin nari mahraban, dan dia tidak mengelakkan untuk tidak masuk, untuk mengelakkan dia untuk masuk ke dalam neraka. 6 benda ni dia takkan biarkan syurga duduk saja-saja, dan dia takkan masuk ke dalam neraka. 6 benda ni kalau kita boleh buat tuan-tuan, subhanallah. Awaluha, yang pertama apa? Arrafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Yang pertama, kamu mengenali Allah dan kamu mentaati dia. Nombor 1, jalan nak bawa bekal masuk syurga. Jalan nak buat bekal mengelakkan neraka, nombor 1 apa? Arafallah fa'ata'ahu. Kamu kenal Allah dan kamu taat kepada dia. Kamu kenal Allah dan kamu taat kepada dia. Ustaz, ya, macam mana nak kenal Allah? Saya tak nampak dia. Tak kenal maka tak cinta. Macam mana nak cinta? Saya tak pernah tengok Tuhan. Tak nampak pun Tuhan. Ada satu orang Melayu, dia duduk di England lama, 20 tahun. Kerja kat England, balik ke Malaysia ni tuan-tuan, dia mai jumpa saya. Dia kata dia kadang ada masa dia tengok jugalah YouTube saya, Facebook saya, dia tengok. Dia kata satu perkataan yang saya ingat sampai sekarang ni, Allah tu pun belum tentu ada. Dia cakap macam tu. Kita ni nak buat baik sangat pun Allah belum tentu ada, Ustaz. Kita tak boleh lurus sangat. Ui, Allah belum tentu ada. Kalau Allah belum tentu ada, pasal apa hang ada? Hang mai mana? Kalau Allah belum tentu ada, datang daripada mana bulan, bintang, matahari ni? Kalau Allah belum tentu ada, mai mana langit? Siapa buat? Tok kita? Cik kita? Takkan jadi sendiri kot. Allah ada lah tuan-tuan, sebab tu benda ni ada. Kalau tak ada benda-benda ni pun Allah tetap ada. Langit tak ada, bintang tak ada, bulan tak ada, orang tak ada, semut tak ada. Tak ada makhluk ni, Allah tetap ada. Jadi jangan kita kata pula Allah belum tentu ada. Pasal apa Allah tak ada pula? Dia Tuhan kita. Mana mungkin kita jadi sendiri tanpa yang menciptakan dia? Tuan-tuan, yang pertama yakin bahawa Allah tu ada. Tu nama dia tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Ulama-ulama kata dah, awal-awal dalam agama ialah kenal Tuhan, kenal agama. Awal-awal dalam agama kenal Allah. Maka banyak orang hari ni yang tak kenal agama dia dan tak kenal Allah, sebab tu dia cakap merapu.
Apa yang dia cakap merapu? Antara benda yang merapu yang dia cakap, agama adalah sama. Itu benda merapu. Yang dia cakap ialah semua agama nak bawa orang masuk syurga. Yang dia cakap semua ialah semua agama baik. Ini cakap-cakap merapu ni. Cakap merapu lagi apa? Tuhan tu banyak, tapi yang betulnya Allah. Ini semua merapu. Dia kata Tuhan ni banyak, Tuhan ni, tapi dalam banyak-banyak Tuhan tu yang betulnya Allah aja. Ni nama dia orang hak tak kenal Allah. Yang ketiga, dia tak tahu sifat Allah. Dia tak tahu sifat Allah. Allah kata apa dalam Quran? Allah kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbuat bekallah kamu nak menuju akhirat, sebaik-baik bekalan ialah taqwa. Buat bekal siap-siap atas dunia ni. Dunia ni kamu pergi, dunia akan terus berjalan seperti biasa. Dunia selepas kita mati, dia berjalan macam biasa. Bukan makna bila kita mati, dunia ni stop. Lepas je kita mati tuan-tuan, dunia ni berhenti. Pasal apa berhenti? Dia mati. Dah dunia berjalan macam biasa. Sebab tu kadang-kadang orang takut pada dunia. Contohnya apa? Contohnya saya ni, bapak saya meninggal tahun 73. Saya lahir tahun 72. Tua lah. Ustaz, Tuan Bilan tua lah. 72 beranak. Maknanya cukup tahun ni dapat kira duit SP lah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Kaya ni dapat duit SP ni. Cadang nak buat apa tau. Bapak saya meninggal tahun 73, umur saya 8 bulan. Adakah bila pak saya mati, saya kebulung, mak saya mati, pak anak adik abang-abang saya pun mati, kak-kak semua pun habis? Tak. Pas ayah saya mati, mak hidup macam biasa, abang kakak saya hidup macam biasa, cuma survival tu susah sikit lah, kena struggle sikit lah nak survive. Tapi tetap Allah bagi rezeki, sebab kerja Allah ialah maha pemurah, kerja Allah maha penyayang, kerja Allah, sifat Allah bagi rezeki pada makhluk dia. Tetapi bapa atau mak tu sebelum mati duk fikir masalah anak dia. Saat lagi kalau aku matilah, macam manalah anak-anak aku ni. Saat lagi kalau aku matilah, siapalah nak bagi makan anak-anak aku ni. Saat lagi kalau aku matilah, Allah macam manalah. Kita duk fikir tu. Akhirnya kita terlepas berbuat ibadat bekalan untuk akhirat. Sebab nak membuat persiapan untuk orang yang kita nak tinggalkan. Padahal dia tu lepas kita mati, dia boleh hidup. Sebab sifat Allah itu memberi rezeki pada orang yang hidup. Kataba ala nafsihi rahmah, kata dia. Allah mewajibkan pada dia untuk menjadikan dia tu rahmat pada makhluk. Bersifat kasih sayang pada makhluk. Maka dengan sebab kita duk pulung siang malam, tak ada nak buat ibadat sebab duk fikir nak tinggal ke anak-anak. Semayang tak buat, haji tak buat, ibadat tak buat. Duk sibuk nak bayar loan, sibuk nak bayar hutang, nak buat persiapan. Dia kata, Ustaz kalau saya mati pun anak-anak saya senang dah. Akhirnya bila dia mati setahun, anak-anak jual rumah dia. Dia duduk dalam kubur, malaikat duduk tanya, tak lepas-lepas jawab. Duk susah hati dekat isteri dia lah. Saya Ustaz, apa-apa pun senang dah isteri saya. Kalau saya mati senang dah. Senang apa? Senang laki dia hak baru. 6 bulan lepas hang mati, dia menikah lain dengan laki dia hak baru pula senang. Kata dengar pada Nepal laki dia. Ya hang apa amalan yang hang nak bawa tak ada. Yang duk fikir pasal dunia tu pasal apa? Dunia akan ada orang yang uruskan dia. Dunia akan ada orang yang buat. Sebab apa? Allah jamin dah bahawa yang hidup dalam dunia ni, baik binatang ke, baik makhluk manusia ke, ada rezeki masing-masing. Yang kita buat, kamu tu buat siap-siap. Duk susah hati tentang dunia sampai terlupa pada diri dia sendiri. Bila kita faham sifat Allah macam tu, dah. Allah dia suka apa? Dalam Quran punya banyak cerita. Wallahu yuhibbul muhsinin wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Dan berbuat baiklah kamu seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Berbuat baiklah kamu pada orang lain seperti mana Allah berbuat baik pada kamu. Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang buat baik. Okey, Allah suka pada orang yang berbuat baik. Allah suka kepada orang yang sambung silaturrahim. Allah suka kepada orang yang taat kepada mak bapak dia. Allah Ta'ala suka kepada orang yang melayan kanak-kanak. Allah suka kepada orang yang berpuasa. Allah suka pada orang yang baca Quran. Kalau begitu aku tackle Tuhan, mesti Allah balas cinta aku. Tapi sayang, yang kita duk tackle cinta manusia. Ada ni Ustaz Wadi tak ada sini tak apa. Kalau ada saya malas cerita. Ada hari tu saya forum dengan Ustaz Wadi sekali. Habis-habis forum makan-makan lepak pun dengan dia pun balik. Balik kat homestay dia, saya bagi homestay kat dia, mai 2 perempuan. Ustaz Kazim, Ustaz Wadi mana? Balik lah. Loh, kami terlambat ni. Oh sudah, pasal apa? Nak jumpa dia. Pasal apa nak jumpa dia? Tak boleh pergi tak? Dia duduk di mana? Oh, tak boleh lah. Dia nak rehat, dia nak tidur. Duk hal penting ni. Apa hal penting dia? Kami nak kahwin dengan dia. Astaghfirullahalazim. Dahsyat sungguh orang perempuan zaman sekarang ni, tuan-tuan. Ingat hang seorang minat ke dia? Ramai orang suka dengan dia. Belum tentu dia balas lagi cinta kita. Saya katakan makcik ni, makcik oi, belum tentu dia balas lagi cinta makcik pada dia. Tapi kalau makcik tackle Allah, confirm Allah balas cinta makcik. Makcik takkannya fras. Jom cari cinta Tuhan. Duk cari cinta manusia ni, berapa banyak yang kecewa, tuan. Cinta tak berbalas. Ada yang cinta berbalas, tapi dia hak nombor 3. Nah ya, saya ingat saya nombor 1, saya hak nombor 3 Ustaz. Lah, suami nama apa? Jamil. Macam pernah dengar abang Jamil ke? Abang Jamil manager besar dekat bangunan tempat. Jamil. Ku sangkakan 2, rupa-rupanya 3 Jamil. Apa lagi? Marilah kita bergaduh. Oh, tengok tuan-tuan ni cerita madu 3 ni. Allah, tuan-tuan, walaupun kita ni dicintai oleh Allah, berbilion manusia Allah cinta, tapi kasih sayang Allah rata dia bagi pada kita. Adil pada kita. Sebab itu orang yang faham cinta Allah, kalau Allah tak bagi apa-apa benda dalam dunia, dia tak kisah. Sebab dia yakin Allah akan bagi pada dia di hari kiamat. Makcik kahwin berapa tahun? 50. Tak pernah mengandung? Tak pernah. Gugur pun tak pernah? Tak pernah. Allah, tak apalah makcik. Tak apalah Ustaz, dalam syurga makcik dapatlah anak. Dalam syurga makcik dapatlah anak. Nampak? Tenang hidup dia. Yang tak tenang siapa? Kawan dia. Hang tak ada anak no. Nampak kawan dia tak tenang. Mak mertua tak tenang, ipak tak tenang, kak tak tenang, jiran sebelah rumah tak tenang. Pengurusi masjid tak tenang lah. Pasal apa hang nak tahu awak ada anak tak ada anak? Biar pergi kat dia. Dia boleh tenang. Dia kata tak apa Ustaz, dalam syurga nanti mudah-mudahan Allah bagi anak pada saya. Orang tanya pula, Ustaz, bolehkah orang tak beranak dalam dunia, duduk dalam syurga dia dapat anak? Hang tak baca dalam hadis yang Nabi duk kata syurga ni hang minta apa pun dapat. Jadi akak-akak yang mana tak mengandung lah, tu satu gaduh pak, mengandung dalam syurga. Mengandung dalam syurga tak sakit. Beranak dalam syurga tak sakit. Beranak dalam dunia ni, satu flat hospital dengar. Beranak tingkat 8 tu, comel ngah. Punya kuat lah. Tak mau dah beranak, kau serik lah. Baby berat kot 3.2 kilo. Oh, berat. 3 kilo kira berat. Berat sebiji nangka tu mangga. Itulah kata tak larat lah. Tahun depan mengandung pula. Dalam-dalam tak larat tu. Tuan-tuan yang saya hormati, setakat dunia ni apa ada tuan-tuan?
Tapi sayang, bila kita tak dapat hak dalam dunia ni, kita kata Allah zalim. Tadi saya dengar dalam radio Penang nak main Mutiara tadi ni. Satu ustaz dalam radio tu kata, di antara tanda-tanda Allah sayang pada seseorang, Allah uji dia, ibtalahu, Allah balakkan pada dia. Di antara tanda-tanda Allah sayang pada kita, Allah uji kita, ibtalahu, Allah uji dia. Oi, saya bila dengar tu saya seronok tuan-tuan. Seronok pasal Allah sayang kita. Tapi tuan-tuan janganlah pula turun pada masjid, duduk tengah jalan, ya Allah. Lori tak ada langgar ke? Tu bodoh nama dia. Duduk tunggu tengah jalan. Awaklah lori tak main langgar aku, tu bodoh tuan-tuan oi. Tapi kalau tuan-tuan diuji, alhamdulillah Allah sayang pada kita. Allah nak bagi benda lain pada kita. Allah sayang. Saya kalau saya tak sakit macam ni tuan-tuan, doktor-doktor 12 doktor India offer nak rawat saya. Depa pun tak kenal saya. Hak saya nak pi sikit hari lagi daripada Arab. Nak tengok apa penyakit saya ni. Saya kata tengok pi. Hak dalam pun tengok, hak di luar negara pun tengok. Allah nak bagi benda lain. Allah nak bagi benda lain tuan-tuan. Pi kita duk kata Allah tu zalim. Bagi aku sakit, bagi aku sakit. Tak. Awaluha arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Kamu ta'at pada dia, selesai kamu. Macam-macam benda Allah Ta'ala nak bagi pada kamu. Sebab Allah tu maha kaya. Kita kalau orang kaya, minta dekat dia sekali, tak apa lagi. Kena 2 kali, abang sendiri pun marah. Kanda Kasim Baba, Adinda Ali Baba datang. Itu mesti datang minta hutang gandum lah. Dia ingat kanda ni bank apa ke? Abang sendiri tu entah. Suami kamu tu pemalas lah, tak nak kerja lah. Nampak Kasim Baba. Kadang-kadang dia suruh sign dengan riba lagi bagi. Ke kanda, ini surat pajak gadai. Alah silap pula, kata dia. Orang kaya pun main pajak gadai juga. Apa kau ingat orang kaya senang ke? Kadang-kadang sesak dia tuan-tuan. Ini cerita Kasim Baba dengan Ali Baba. Abang sendiri pun benci kalau adik tu miskin. Allah tu maha kaya. Lagi kita minta, lagi dia suka. Dan dia marah pula kalau kita tak minta. Sebab tu manusia yang sombong, manusia yang tak berdoa pada Allah. Manusia hak satu lagi pula, bila dah susah baru nak berdoa. Allah Ta'ala ni dia akan makbulkan doa pada kita walaupun kita tak susah, tapi kita doa sebedang-bedang. Inilah dia yang dinanti-nantikan oleh Allah. Bukan hanya doa waktu susah, bila lapang tinggal Tuhan. Maka nombor 1, kalau kamu nak masuk syurga, kamu kenal Allah Ta'ala. Belajar sifat-sifat dia, belajarkan keadaan dia, macam mana dia, bagaimana pengasihnya Tuhan, sifatnya dia, belajar dan kamu taat kepada dia. Kamu memilih jalan untuk syurga. 1. Ada orang yang belajar Tuhan, belajar mengenai Tuhan, tapi tak sembahyang. Tu yang pelik. Rasa orang Penang manakah? Belajar mengenali Tuhan, mengenali Tuhan, lalah tak sembahyang. Sayyidina Ali kata, hang kenal Tuhan, hang senang sembahyang. Dia pula tak payah sembahyang, dia tak pasal tak khusyuk. La warati. Ada tuan-tuan, orang yang sepaham dengan dia, dia berdebat dengan saya, hujah dengan saya. Saya malas nak hujah dengan orang, pening kepala. Hang tak mau sembahyang, sudah aku suka hang. Salah apa aku? Saya jenis tu, bergaduh-gaduh buat apa? Kita kata A, dia kata B, kita kata B, dia kata C. Siap tulis surat berkajang mai. Ada hak berani main sungguh tuan-tuan, dia berani main. Ustaz tak baca Al-Quran. Saya kata baca agak. Siapa? Kalau ustaz baca, ustaz mesti jumpa fawailul lil musallin. Binasalah, celakalah bagi orang sembahyang. Allah kata ustaz, celaka bagi orang sembahyang. Ustaz sembahyang siapa? Dia ni 3 suku ke sewel dengan apa? Pelik-pelik tuan-tuan. Sewel.
Bila saya layan dia, saya pun sewel. Sebab tu isteri saya marah. Plate kereta saya SWE, sewel macam tu. Yang abang pergi beli SWE berapa? Mana abang tahu dia sewel? Saya kata macam ni bang. Tak, kalau kita khusyuk, kita tak khusyuk, nanti kita Allah murka tak? Saya kata dekat dia bang, khusyuk tu ada di mana? Khusyuk ada dalam semayang. Jadi kalau abang tak semayang, bila abang nak dapat khusyuk? Khusyuk tak ada dalam makan nasi. Maka tak sedang apa dah. 2 pinggan. Hang tak sedang ke aku lalu tadi? Aku khusyuk sangat. Tobat laum tak ada tuan. Bila makan nasi hang tengok tulang, hang tengok sambai, hang tengok timun, hang tengok orang lalu lalang, mana hang khusyuk? Sebab tu kalau hang nak khusyuk, hang semayang. Bila hang kata, aku tak khusyuk, macam mana aku nak semayang? Memang hang tak semayang lah sebab hang tak khusyuk. Nak dapat khusyuk dalam semayang, hang kena semayang dan kena belajar untuk khusyuk. Bukan terus tak semayang dengan alasan tak khusyuk. Sampai bila-bila lah tak semayang. Pi semayang dulu, perlahan-lahan kau akan jadi khusyuk. Baik. 1. Wa arafa syaitan fa'asahu. Nombor 2 kata Sayyidina Ali, kau kenal syaitan dan kau hendaklah menderhakai syaitan. Dia adalah musuh kita. Jangan kamu taat kepada syaitan. Dia adalah musuh kamu. Innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Perkataan adu dalam Quran, dia rujuk kepada syaitan berapa banyak? Inna syaitan lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu semua adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Ambillah dia sebagai musuh. Tuan-tuan yang saya hormati, kenali syaitan. Kita ada jiran sebelah rumah. Dan malam ni Ustaz Kazim mai masjid. Jom. Allah, saya dah janji kawan ni pergi mancing udang. Tak apa, lain kali dia sebulan sekali ke seminggu sekali ke? Dia sebulan sekali. Ya Allah, nanya betul. Nampak cara cakap tu. Saya cukup minat dengan dia. Allah, dia kata. Ni cerita orang minat macam tu, tuan-tuan. Duduk dalam lift bohong ke. Saya naik lift dengan PA saya. Tingkat berapa tu orang tahan. Masuk. Saya duduk bawa beg kitab duduk mengajar. Dia kata, mengajar kat pejabat sini ke? Oh, saya tengah hari mengajar sini, pejabat sini, dia panggil mengajar. Ustaz Kazim pun orang Ipoh kan? Dia orang Ipoh. Saya duduk ikut dia. Saya cukup minat dengan dia tu. Oh, dia mengajar di masjid saya. Oh, padahal depan dia lah saya. Tuan nampak dah dia bohong tak ni. Tang mana dia ni? Tak betul juga kan? Sewe juga kan tak ni? Hang kalau tak mau pi, tu sah bohong. Kalau tak mau pi kuliah, tu sah bohong. Saya duk minat dengan dia, saya dah janji dengan kawan nak pi mancing udang. Silap betul dah. Tu sah lah bohong. Sagi kalau tahu kantoi bohong, malu kita. Okey. Cakap malah, Allah saya tak minat Ustaz Kazim. Selesai masalah. Baik. Minggu depan, bulan depan ajak lagi. Den, hang dulu minat Ustaz Kazim kata. Malam ni dia mai. Allah. Nampak Allah lagi hentak ni. Yang herannya bila tak mau mai tu Allah saja. Jadi mangsa. Allah. Hang sebutlah benda lain ke, elik iblis ke apa benda ke, betul lah juga. Tuan-tuan yang saya hormati, masuk hari kali ketiga, tuan-tuan nak ajak lagi tak? Tak mau lah. Jenis tak boleh pakai punya ni. Ajak apa pun tak mau. Ajak pergi karaoke nak. Abang tak ajak dia abang, malah laku. Manusia ni, kalau bak nak mengajak orang ke apa ke, dia ada limit. Sampai satu tahap, mampu pihak. Iblis, syaitan bukan macam tu. Selagi kita belum mampu, selagi itulah dia nak buat kita jahat. Kita kalau orang degis, mampu pihak lah. Iblis pula tak. Sampai kita mati dia dakwah. Dia tak pernah jemu, tuan-tuan.
Sebab tu kalau kita nak tiru dakwah, kena tiru semangat iblis. Tak boleh cara A, cara B. Tak boleh cara B, cara C, cara D, cara E, cara F, semua dia buat. Sebab tu ulama-ulama ni tuan-tuan, dia tak pernah jemu dakwah. Tapi taklah dia tiru iblis tu, tak. Ni tuan-tuan faham, salah faham maksud tadi pula. Dia tak pernah jemu. Seminggu sekali kena dengar, wajib, nama dia khutbah Jumaat. Nak tak nak kena dengar juga. Nampak? Ada yang main lambat, lepak kedai depan, duduk dalam kereta, malas aku dengar Tok Imam baca khutbah. Dia buka tingkat sikit ni, dia dengar mikrofon, speaker, barakallahu, baru dia keluar kereta. Dia tahu nak habis dah. Allahumma ghafir muslimin wal muslimat. Dia katakan anak dia, jom Tok Imam nak habis. Dia tetapkan Jumaat mesti dengar. Tak jalan juga dakwah. Dia buat kuliah maghrib. Nampak anak ulama lulu cerdik. Bila kuliah maghrib tak jalan juga, tak mau mai. Buat ceramah di pejabat, tak mau mai juga. Nampak ada orang dulu tak pernah berhenti tuan-tuan. Mai dia nak menikah, dia kena dengar kat. Nama dia khutbah nikah. Siapa yang berani lawan Tok Qadhi? Tok Qadhi boleh diam tak? Akad nikah sudah. Sibuk khutbah. Siapa? Nabi tak nak buat. Dia mesti dia diam. Dia menang. Pak mentua, Tok mentua, semua kawan-kawan, isteri duk ada duk tengok. Duk tunggu juga. Nampak? Macam mana pun mesti bagi dengar. Itulah bijaknya ulama dulu. Hang tak boleh dengar khutbah Jumaat, hang dengar khutbah nikah. Hang tak boleh dengar khutbah nikah, hang dengar khutbah di kubur. Nama dia talqin. Nampak tak? Tapi mai pada ustaz-ustaz hari ni, bid'ah. Nabi tak buat. Ceramah di sana pun bid'ah. Nabi tak buat. Setan tak pernah jemu berdakwah untuk kita masuk neraka. Kenapa kita menghadkan dakwah untuk ajak orang masuk syurga? Salah tu tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi atas kapal terbang tu pula sewa khas umrah, ambil mikrofon dia cakap, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa masalah? Ni duk balik pada umrah, duk tengok Mr. Bean duk gelak atas kapal terbang, siapa? Sekali dia pilih Mr. Bean, sekali dia pilih cerita Amitabh Bachchan. Hang tu nak pergi haji balong oi. Maka kita ajak, baik tuan-tuan, buka surah Al-Mulk, kita baca sama-sama, mudah-mudahan Allah merahmati penerbangan kita. Bismillah, satu kapal terbang, tabarakalladzi, dengan pramugari pun tabarakalladzi. Habis baca tabarakalladzi, minta nombor telefon pramugari. Astagfirullahalazim. Hak ustaz tu pun gatal tak ni. Bayangkan di langit ada dakwah, di bumi ada dakwah, di laut ada dakwah. Lama-lama dia insya-Allah dapat hidayah. Saya pernah berdakwah atas kapal laut, kapal askar. Atas kapal tentera tu, KD apa lupa. Tu dia meriam duk tinggi duk tolong. Saya pi semayang atas kapal dengan tentera laut. Seronok tuan-tuan. Tengok naik helikopter apa nama, Puma ke apa nama, lupa. Melawat tempat tidur askar, melawat dapur askar, melawat depa duduk dalam bawah perut kapal. Di laut kita berdakwah. Di mana-mana pun, di tadika kita dakwah, di sekolah kita dakwah, di kilang kita dakwah. Walaupun ceramah di kilang ni saya tak apa selesa. Sebab saya kena pakai macam budak-budak kilang. Pakai topi tu. Saya kena pakai juga ke Cik Zul. Kena pakai macam ni, peraturan kita tak. Pakai macam angkasawan tu. Baju plastik apa semua ni. Yang paling lemah sekali pakai kasut pun kena serlum juga dengan situ. Jalan gede-gede. Oh. Tak apa. Walaupun hak dengar tu Indon ramai, Bangla ramai, hampa ni faham tak aku kata? Tetap kita dakwah sebab iblis dia tak pernah berhenti berdakwah.
dakwah dia ajak orang masuk neraka. Kita lawan dia, dakwah kita ajak orang masuk syurga. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, kena pegang sifat ni. Kenali syaitan. Apa perangai syaitan? Dia mengajak kita bergaduh. Kalau gitu jangan ikut syaitan. Hari ni zaman orang nak marah saja. Saya marah, awak keluar helmet. Dulu kalau marah, awak keluar kayu hoki. Sekarang awak keluar macam-macam, tuan-tuan. Marah, sifat syaitan. Sifat syaitan lagi apa? Mubazir. Sifat syaitan. Sifat syaitan itu apa lagi? Gopoh gapah. Turun tangga tu berlari gopoh gapah. Perasan duk pijak tangga, rupa pijak angin. Jatuh ke patah kaki pula. Cuba tenang-tenang, tak boleh. Tenang tu daripada Allah, gopoh tu pada syaitan. Belajar tentang syaitan dan kamu tolak ajakan dia. Tolak ajaran dia. Kita tengok mak kita ni dengan kakak kita lebih, dengan abang kita lebih, tapi dengan kita ni kurang. Abang minta apa pun mak bagi, kakak minta apa pun mak bagi. Dengan kita ni tengking-tengking je mak ni. Banyak yang jadi macam itu, ustaz. Mak saya pilih kasih. Dengan adik saya dia layan elok-elok, tapi dengan saya tu hoi je ustaz. Tak apa lah. Mak buat apa pun tak apa. Biarlah. Yang penting kita sayang pada mak kita. Saya terasa ustaz. Saya terasa. Tak apa, nak terasa apa dengan mak, biar pi dia lah. Yang penting kita buat baik dengan mak. Setan duk kata, balas ya kat mak hang. Bagi sedah kat dia. Bagi seliang kat dia. Dia bagi sungguh seliang tak? Terduduk orang tua tu. Jangan. Allah kata buat baik dengan mak bapak, wa ahsin. Allah kata taat pada mak bapak. Sudahlah. Tapi mak bapak saya pilih kasih ustaz, biar pilih dia. Tapi kita tetap layan mak kita baik-baik. Sebab yang nak balas bukan mak kita, yang nak balas ialah Allah. Memang mak kita ni bagi senyap-senyap gelang mah dekat kakak. Bagi cincin 3 bentuk dekat adik. Habang pula hampa yang duk bagi tahu kat dia. Dia ingat dia saya ni anak angkat kau ustaz. Saya ni anak pungut kau ustaz. Mana saya tahu. Takkan saya nak pergi tanya mak hang kau, ni makcik ni anak pungut makcik ke apa kan? Betul bukan kerja saya. Sebab tu kadang-kadang mak kita perangai macam tu, tapi kita baik dengan mak. Allah gantikan pada kita seorang suami. Suami itu dia layan kita lebih baik daripada mak kita layan. Jadi akak-akak tunggulah suami itu. Allah bagi suami ni bagus sungguh. Bukan kata dia bagi 3 bentuk cincin. 1 kedai mah dia bagi. Suami dia tokeh kedai mah. Nak kata apa kat dia? Mak ni tak pernah bagi kita pakaian. Suami kita ni tiap-tiap bulan beli baju kat kita. Hang sabak sak dulu. Hang jangan lawan mak hang. Nanti Allah bagi dekat hang seorang suami yang jaga hang lebih daripada yang lain. Lah sekali mak hang duk dengan hang. Mak bawa beg mai. Mak nak duk dengan hang entan tu mai mak tak apa Kok hang halau mak. Lah. Lepas dia ambil gigi palsu mak tu, gigi mak tu dia buang mak. Hak tu lah hak mak kat mak pun dia tak. Tak apalah mak tak gaduh apa. Bilik mak ada tu, cek dah pun besar dah bilik. Bilik ayak dalam dia ada, kapet pun ada, katil pun rendah, mak nak tidur senang. Cik beli TV besar dah, mak nak tengok YouTube Ustaz Kazim pun ada. Kita layan dia elok-elok. Sebab syaitan kerja dia ialah mengajak kita bermusuh. Syaitan bukan suka tuan-tuan dia tengok orang lain lebih daripada kita. Saya duduk di atas, tuan-tuan duduk bawah. Lebih tu. Syaitan duduk bisik. Orang lain dulu-dulu mengaji semua duduk bawah. Apalah ustaz-ustaz sekarang ni semua duduk di atas. Astagfirullahalazim. Nampak?
Dulu-dulu semua ustaz di bawah. Sekarang Pak siapa? Ustaz semua di atas. Dia tak tahu saya ceramah di Sarawak, ceramah atas mimbar lagi teruk tak? Malam bukan siang, bukan kuliah Jumaat. Lalas seduk atas mimbar masjid Bandaraya di Kota Kinabalu. Pak siapa? Duk di bawah, hak di belakang tu pakai duk diri. Tak nampak. Takkan saya nak berdiri atas meja, aku ajak kat tuan-tuan. Lalah duduk atas mimbar. Baca-baca khutbah, cuma tak pakai tongkat. Tujuan kita mengajak, satunya bagi orang dengar. Bagi orang dengar saja, kalau tak nampak, tak puas. Sebab tu orang perempuan, setengah masjid, dia tutup rapat langsir ni. Tak lagi nampak. Tapi makcik ni nak tengok juga. Tunduk muka pergi kapet bawah duk ngendap. Nak tengok juga tu. Tengah dia duk ngendap tu, ustaz ternampak dia, ustaz babai kat dia. Tutup balik tuan-tuan ni. Ada hak jenis duk buka lagu tu, mai tok siap buka perak sekali, hang dengar sikit ni. Pasal manusia ni dia dua tuan-tuan, sam'an basira, mendengar dan melihat. Kaedah pendidikan ni mula-mula lu kena bagi dengar, lepas bagi dengar, bagi tengok. Kalau tengok saja tak dengar pun tak guna. Duk tengok ustaz mengajar tapi tak dengar, speaker rosak. Tak ada faedah. Dia kata apa? Tak tahu speaker ni dia bunyi lebah, tak guna. Ataupun duk dengar tapi tak nampak. Baik, saya nak ajak pada tuan-tuan cara-cara tayamum lah. Kita tayamum. Tutup rapat orang perempuan ni haram. Baik, mula-mula cara kita tepuk. Cara dia bagaimana? Ambil daun pandan, campur tepung apa semua. Tu kuih cara makcik oi, ni cara nak tayamum dia kata. Sebab tu kita kena bagi nampak baru jadi ilmu. Tapi tuan-tuan, iblis masa kita duk mengaji, dia kan suka. Masa itulah tuan-tuan katai celah punggung. Sungguh kena pula aircon tak ada, panas. Duk gagau saja punggung tu. Masa itulah mengantuk. Setan duk di mata. Setan duk di mata ni, mai lah ustaz mana pun tuan-tuan. Mai ustaz Allah Khairi pun kita tidak. Ustaz Allah Khairi tu kira suara dia kelahan. Woi! Lena lagi tu ni. Apalah hang ni teruk sangat ni, berjerkah apa habis macam tu, tak jaga-jaga ni. Setan punya pandangan tuan-tuan ni. Adakah dia jemu? Dok, sampai kita nak mati dia masih lagi cakap masuklah agama Nasrani, masuklah Yahudi kamu dan sebagainya, supaya kita mati dalam kufur. Maka kalau begitu dia musuh kita sungguh-sungguh, tolak dia sungguh-sungguh. 3, wa arafal akhirah fatalabaha. Kamu kenal akhirat dan kamu tuntutlah akhirat. Yang ni yang saya kata tadi ni. Kenali akhirat. Kenali syurga, kenali telaga Kausar, kenali mizan, kenali mahsyar. Kenalilah tentang akhirat. Kenalilah tentang kubur kamu. Dan kamu tuntutlah rumah kamu yang cantik di sana. Jom tuan-tuan, kita tuntut rumah yang cantik di dalam kubur. 2 hari lepas, semalam 2 hari lepas apa? Semalam Sabtu, orang Kedah datang kemarin, saya jumpa dengan penggali kubur. Mai masjid, saya singgah masjid, saya tengok dia ada lepak. Abang jaga masjid ke? Tak, saya gali kubur. Oh, gali kubur ni taklah menakutkan. Cakap dia pun biasa je. Sebab kita membayangkan orang yang gali kubur ni serius. Abang jaga di sini ke? Tak, saya penggali kubur. Jarang jumpa tuan-tuan macam tu. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan-tuan. Ya, menggali kubur, kita lepak dengan dia pun relaxnya. Hari ni ada mayat kan? Hari ni ada 2. Baru buat satu teh rehat tak lo. Itu cara kubur tak? Jarang kita jumpa.
Hari ni ada mayat Tuan Haji. Ada 2 mayat hari ni. Jarang tuan-tuan. Mana faham, tak faham sudah tak ni. Jumpa dah. Abang korek dengan cangkui dengan tanah semua lah, dengan buat tangan dua kerat. Yang tu lah kita ni lah. Tak nak beli, masjid tak nak beli hak jenis hak korek hak kecil punya. Dia ada. Hak kecil punya jengkau lah, kecil punya. Kalau tak ada mayat saya kata boleh main kat rumah, korek balik kambus balik. Seronok kecil je, comel mini. Dia kata boleh tapi tu dia. Kita masjid kita tak ada duit. Saya kata yang tu kalau ada abang kena senang mayat 3 orang 4 orang sekali boleh harung. Itulah duk kata ada agak tengok depa buat tu. Kau senang kedua 3 kali habislah, lepas tu kita perkemaslah kubur tu. Nampak tu. Lepas tu kita perkemaslah kubur tu, guna cangkui pula perkemas kubur tu. Bagi dia perkemas kubur tu, bagi tanah kubur tu cantik elok semua. Kita pula perkemas tak mana? Jadikan kubur kita itu taman syurga. Itu perkemas kita pula. Agak-agak kalau kita mati tuan-tuan, kubur kita taman syurga ke taman apa? Subuh 7.15. Syurga apa ni? Zuhur tak semayang. Siapa? Kahwin tak semayang. Tu pun duk tulis lengkap jemputan til jannah apa? Zuhur pun tak sembahyang, asar tak sembahyang, piduk ambil gambar dekat taman bunga. Saya duk tengok tuan-tuan, saya tengok bukan saya tak tengok. Orang duk ambil wedding punya gambar ni. Hak pengantin tidur belaga kepala. Tidur atas tanah rumput tu belaga kepala, tangan buat lagu tu, hak lelaki sambut. Kameraman main kat mana? Kameraman nak ambil gambar tu, dia lari, dia lompat, dia prap. Apa yang teruk sangat pergi ambil gambar ni tuan. Ambil drone lah senang. Dok hak kawan tu pun lompat. Belah tu tasik, dia sanggup jatuh dalam tasik, dia lempak pula kamera tu. Kawan dia sambut pula. Oh, masya-Allah. Nak dapat shot yang terbaik tu. Lah, perangai kita. Bila hampa mai? Kita pukul 12 mai dah. Akad nikah pukul 11.30. Pukul 12 kami standby dah. Itu pengantin mai pukul apa? Pengantin mai pukul 2.30. Habis pukul apa? Habis pukul 6. Hak pengantin sembahyang tak? Tak tahu dia apa, tu bukan kerja saya lah. Itu hang sembahyang tak? Saya jamak. Oh, jamak pula. Hang duduk mana? Saya duduk Batu Maung. Oh, Batu Maung. Oh, boleh jamak no, Sungai Dipung no. Dia dah boleh jamak tak? Dia kita ikhlas tak lagi pun saya Syiah tak? Oh, elok tak. Keluar rumah boleh jamak lah. Sembahyang ni tuan-tuan oi, dia lama dah wujud. 1000 tahun, berapa ribu tahun sembahyang. Sepatutnya apa yang kita nak buat, kita fikir sembahyang lah, sebab dia lebih tua pada kita. Nak kenuri, nak mesyuarat, nak musafir, kita dah set sembahyang dulu. Kita nak pergi umrah, flight pukul apa? 2.30 flight. Jangan lambat ni. Kita ambil boarding, kita masuk dulu, kita sembahyang siap-siap. Nak sembahyang tak mana ustaz ni? Surau penuh. Hang sembahyang dekat tempat menunggu. Gaduh apa? Duduk atas kursi, duduk tunggu kapal terbang. Dia bukan buka pintu lagi. Sekarang dah pukul 1.30. Pilah sembahyang. Buat zuhur 2, buat asar 2, selesai dah masalah. Duduk. Sampai di Madinah pukul berapa? Sampai di Madinah pukul 8 malam. Oh, tak apa. Hang buat jamak takhir 8 malam sana, maghrib dengan isyak tu sadut gaduh apa? Yang kita nak tengok dulu ialah sembahyang dulu. Oh, yang ni hang boleh sembahyang dulu. Setengah orang bila dia nak musafir, kita sampai saja nah, terus kita membeli belah ya di pasar Malaysia di Vietnam ya. Saya bagi sejam aja untuk ni. Selepas tu kita akan makan malam pukul 8 malam ya, pukul 8. Satu pun tak sebut sembahyang. Sepatutnya tuan-tuan, hak dalam hidup kita ni kalau kau nak kenal akhirat,
sembahyang perkara yang paling awal ditanya, sepatutnya dalam dunia perkara awal yang paling kau buat ialah sembahyang. Nak cari laki pilih hak sembahyang, pelajaran pertama anak kita ialah pelajaran sembahyang. Ni pelajaran pertama belajar piano. Ini saya tahu ni Pak Cik. Ini piano, ini bukan piano. Ini bongo, bunyi dalam ni. Bangga anak kita main piano neng. Ajar sembahyang dulu. Piano tak dibawa ke kubur. Piano ni tuan-tuan tak dapat edah apa pun. Tak pandai main piano tak jadi satu kerendahan pada kita. Tak reti main gitar ni tak jadi satu malu pada kita. Nak sebut penuh malu salah pula. Malu lah. Dia ada perkataan ke dulu, an belakang. Tak faham tak faham tak. Tak jadi masalah pada kita kalau tak reti main bola. Anak saya Ustaz, saya latih dia badminton umur 3 tahun Ustaz. 3 tahun main badminton lah. Saya betul-betul Ustaz, saya nak jadikan dia juara dunia Ustaz. Airing Wick menambahkan. Sebab saya dulu nak jadikan saya Lee Chong Wei tak boleh. Saya lemah Ustaz. Smash lutut lari sepela tak boleh Ustaz. Oh dulu abang, dulu dia pun panggil saya Lee Chong Sen. Smash turun tak betul Ustaz. Kaki terpeleot sepela tak main badminton. Dulu saya main badminton Ustaz. Lee Chong Sen. Kita pun dah tak boleh latih anak 3 tahun pergi berlatih badminton. Sembahyang tak latih. Tayamum tak latih. Sembahyang musafir tak latih. 4 tahun 5 tahun latih sembahyang dulu, ajar dia sembahyang. 7 tahun suruh dia sembahyang. 10 tahun tak sembahyang, rotan dia. Yang ni tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak nampak akhirat. Dia hanya nampak kalau aku berjaya di sini, anakku jadi kaya, anakku jadi hebat, anakku jadi terkenal. Tapi dia tak terkenal di sisi malaikat pasal tak sembahyang. Kalau kita cinta kepada akhirat tuan-tuan, kita kenal pada syurga, apa benda yang kita nak bergaduh dalam dunia ni? Kadang-kadang kita tak kenal syurga. Dalam syurga tu Allah sebut apa? Waqasan. Dalam Quran sebut tu. Pinggan mangkuk, kaksun. Allah sebut dalam Quran. Anak kita bagi pecah pinggan, kita sepak dia, rotan dia sampai berbalang. Cuba cakap dekat isteri kita, yang marah kan pasal apa? Dah lah pinggan tu orang nak beli kalang kahwin lah, susah. Jampi doa sama waja'alna apa semua lah, main kat dia pecah pula dah. Lehoi, setakat pecah pinggan tu dunia. Hang tak mau pinggan akhirat tak pecah-pecah. Kau ada susah apa? Kau ada susah apa dengan dunia ni? Target kita akhirat, dunia semua ni tinggal. Tapi sayang tuan-tuan, orang duk cari dunia, dia tak cari hak akhirat. Orang yang kena akhirat, dia tak dapat benda dunia, dia relax. Hang lain lah, hang seorang, hang tak ada lelaki, hang senang lah. Hang tak ada mau cari lelaki kan? Dia kata tak apa, saya cari hak dalam syurga. Senang hidup jawapan dia. Hang tak mau menikah ke? Tak mau. Saya tengok kau menikah pun susah. Diam kau tu. Kau menikah pun dapat lelaki tak guna. Duk tidur aja, kau duk menikah dia minta duit nak beli rokok. Kau susah, cek pun tak mau susah macam kau. Diam kau. Cara paling mudah nak jawab orang tanya bila nak kahwin. Tu cara dia. Cadang nak kahwin dengan suami kau. Lagi dia tak tanya tuan-tuan, tobatlah dah, tak dunia apa dah. Duk tanya dia. Dia duk target akhirat. Tutup kedai setengah jam, tulis solat. Nak menega buat cara menega. Orang menega sembayang lah, tak tutup kedai. Dulu kalau kita pergi negara Arab, tengah-tengah sembayang dia padam lampu. Kita duduk makan roti, cicah kari ayam.
Dekat-dekat nak masuk isyak tu, dia tarik brawler tu. Sudah bahaya ni. Tutup lampu, gelap kita, oi. Gelap, Zulumat, zulumat, cik. Solah. Dia suruh kita pergi sembahyang, lupa. Kita pun lepas tangan pi, dia tak sembahyang pun, dia duduk tunggu dalam kedai. Nampak? Silaku betul tuan ni. Saya pergi makan ikan. Saya kalau pergi Madinah ni, saya tak makan nasi di hotel. Saya pergi makan di kedai. Pergi market, pilih ikan. Siang saya suruh dia goreng. Besar-besar tu ikan, buat balik. Oi. Masya Allah. So nak pergi market dia dengan kambing, dengan biri-biri. Saya kambing saya tak pergi, saya pergi kedai ikan, pergi market. Timbang dia siang pumpang, belah, pergi kedai goreng ikan pula. Goreng pula, tenggelam ikan, tak nampak apa, punya besar guli. Wah, tengah goreng, Land Rover pulih mai. Salah. Dengan ikan dia tinggal semua. Pakat pergi semayang tepi jalan, tak kira lah kotak tak kotak, Allahu Akbar. Dengan saya pun pergi sekali, Allahu Akbar. Saya duduk perasan, dia pun semayang duduk tengok Land Rover. Land Rover lepas, tak ada. Ini hak cerita 5-6 tahun. Tapi tak tahu wujudkah lagi tak sistem tu di sana, tuan-tuan. Dengar-dengar ceritanya, bank pun dekat speaker masjid saja. Tak boleh luah macam dulu-dulu ni. Peraturan baru dah. Tak tahulah tuan-tuan. Pergi dah tengok, kita dah berapa tahun tak pergi umrah ni. Ada lagi tak suasana yang macam itu? Suasana yang menjadikan akhirat target. Menega juga. Tapi time semayang tutup. Menega juga. Dunia juga. Tapi zakat bayar. Pasal apa? Aku duk nampak akhirat. Yang di sana lebih lagi Tuhan nak ganti. Maka dia kata bila dia duduk dalam kubur, dia tengok hujan turun membasahi bumi, tenggelam bumi. Sekarang nak banjir teruk di Pakistan. Kita tersaduk tengok Pakistan lah, dia main bah teruk lagu tu. Kita tengok banjir di kubur tu pun banjir. Kadang-kadang kita duk tengok macam manalah mayat dalam kubur banjir tu. Kita kalau banjir boleh lari duduk tingkat atas. Kubur kalau banjir mayat lari pergi mana? Bangkit semua mayat. Kenapa yuk? Banjir lari semua. Ada tak? Tak ada lah wujud macam itu. Tapi kita duk fikir secara bodoh ni tuan-tuan. Aku nak buat sebuah tempat dalam kubur, satu tempat yang seronok sangat. Dia tak kisahlah banjir ke gempa bumi atas dunia ni, tak ada kaitan dengan dia dah. Sebab dia dah duduk di alam lain. Jangan tuan-tuan kata pula bila banjir di atas ni mak kita dalam kubur tu, loh siang kat mak tu lemah tu. Doa tuan-tuan weh. Tapi kita boleh luaskan kubur kita dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita boleh cerahkan kubur kita dengan bacaan Quran. Al-Quran tu peneman yang takkan tinggalkan kita dalam kubur. Masalahnya kita baca Quran berapa hari, berapa ayat sehari, dia teman apa? Yang boleh menemani kita dalam kubur ialah Quran. Tapi sayang, kita jarang baca Quran. Yang boleh melapangkan kubur ni tuan-tuan, 70 hasta ni tuan-tuan, ialah menyambung silaturahim. Bagi orang makan. Yang tu yang kita tak buat. Pasal bulan depan ni Tuan Bilal, di masjid kita ada nasi bungkus lah. Habis kuliah ada nasi. Orang sedekah. Nak dapat luah 70 hasta dalam kubur ni dengan sebab bersedekah. Tuan-tuan gaduh apa? Saya punya perangai, saya bukan riak lah. Tapi cerita ni riak lah pula. Cerita ni riak pula. Tapi tak cerita pula tuan-tuan, tak apa nak percaya pula.
perangai saya ni, saya tak boleh tengok budak-budak. Tadi 4 orang tinggal 3. Bila budak-budak ni main masjid, kegemaran saya apa? Ambil depa, pergi bawa depan tu, makcik depan tu jual apa tau, nugget ke apa semua ni, bagi seorang satu. Makcik tu buat apa? Jual aiskrim. Mai. Aiskrim free. Makcik tu pun dapat duit, budak-budak dapat aiskrim. Itu perangai saya. Kadang saya suruh batok, PA saya bagi duit. Itu perangai saya tentang pi benar. Sebab tu kadang-kadang bila ceramah saya, budak-budak ramai, dia tahu malam ni dapat duit. Adakah saya susah, saya miskin? Tak. Saya tak kisah. Semalam saya terlupa nak tukar duit. Sampai kat mana hotel saya duduk semalam, saya kata kat Din, duit RM1, RM5 pun tak ada tu. Saya pun terlupa bawa. Abang Din turun bawah, pergi tukar kat nasi kandar tu. Pujuk kat dia. Pergi turun bawah, bangla tu tak mau tukar. Tak mau. Tak ada. Saya kata pergi kedai sebelah tu. Mat apa nama tu. 24 jam mat punya, pergi tanya dia. Dapat RM100. Tu pun jual nama saya ni, Ustaz Kazim, tukar RM1 ni, dia nak sedekah. Bagilah budak tu. Tuan-tuan, jangan kedekut RM1 bagi RM1, RM5, RM2 bagi. Saya kata ni bukan riak, nak ajak pada tuan-tuan. Budak-budak ni takkan balas pada kita, yang balas Allah. Tadi mai daripada California. 2 perempuan dari California nu datang. Hak California mai tuan. Naik berterbang 16 jam. Turun di Singapura mai pula ke Malaysia. Dari California. Dia bagi kat saya 2 kereta Volkswagen dengan pengenama, lupa kereta ni. Mainan lah suatu. Masya Allah. Saya bagi budak-budak semalam, bagi mereka makan. Hari ni saya dapat kereta Volkswagen mainan. Made in USA. Tulis lagi USA military pula, MP pula, military police lagi. Sebelum dia balik, dia bagi kat saya ni jam. Ni jam dia bagi ni. Sebelum dia balik, dia bagi kat saya. Tak ada apa nak bagi, ni untuk ustaz. Sampul satu. Terima kasih Hajar, terima kasih Puan. Saya pun letak dalam beg. Saya ada rakaman RTM pukul 12.30. Minta maaf kak, saya tak lapat nak lama nyembang. Saya nak pergi RTM, nak hambat pergi RTM pula. Saya pergi pukul 3 orang nak belah mulut anak pula. Saya sibuk sikit kak. Tak apa, kita orang faham ustaz. Sila. Saya pun pergi. PA saya call. Dia kata ustaz, isteri ustaz dapat beg. Oh bagus. Ustaz pula dapat jam. Oh alhamdulillah. Ustaz, sampul surat ni ada $500 ustaz. Satu lagi sampul surat $500. USD ustaz. Oh alhamdulillah. USD tu apa satunya? Bodoh tu ustaz kata. Amerika dolar lah ustaz. Oh. Saya habis semalam RM300, Allah balas dengan $1,000. Tuan-tuan gaduh apa? Jom tuan-tuan yakin dengan kalimah Allah. Allah kata siapa yang bersedekah, Allah ganti balik sedekah. Sebab tu kita susah hati. Hak di dunia ni nampak tak? Wa arafad dunya farafadhaha. Kamu kenali dunia, kamu tinggalkan dia, Allah ganti akhirat pada kamu. Jangan kita duk jadi susah hati dengan dunia ni, kita duk kerja tak habis-habis tentang ni. Akhirnya kita ni duk dalam kubur penuh dengan tanah, baru kita sedar alhaakumut takatsur. Sebab tu Sayyidina Ali kata manusia ni duk dalam dunia ni lena banyak. Dia hanya jaga bila dia duduk dalam kubur. Baru dia jaga. Baru dia sedang, Allah, dulu aku tak buat lah, baru aku nak buat. Ada juga yang sedang bila nak mati. Al-Munafiqun. Ayat 10. Dah nak mati baru sedang. Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa
wa akum minas salihin. Dah dekat nak mati baru sedar, ya Allah, minta nyawa, minta nyawa. Sambung sikit lagi Tuhan, sambung sikit lagi Tuhan. Aku nak sedekah, aku nak buat amal soleh. Dah tak boleh buat apa dah, dah terlambat dah. Wala yuakhirullah nafsan idza jaa ajaluha. Kata Allah, dah terlambat dah. Tapi sayang tuan-tuan, manusia dia cari dunia, cari dunia, cari dunia. Dia tak yakin dengan Allah. Maka dia banyak ditipu dengan dunia. Jom, dunia kita ambil tapi bukan simpan dalam hati. Dunia kita ambil, kita letak di tapak tangan ya. Bila masa-masa kita boleh buang dia. Jangan ambil dunia simpan dalam hati, melekat-lekat. Dengan isteri sendiri jadi kedekut. Dengan anak kedekut, dengan mak kedekut. Dengan bapa kedekut. Apa tuan-tuan? Dengan Allah kedekut. Besok nak mati menghadap Allah, tapi di dunia hang kedekut dengan Allah. Apa Allah bagi rezeki? Pulang balik pada jalan Allah. Cari jalan macam mana kita boleh tolong orang dengan harta yang kita ada. Wa arafal haq fattaba'ahu. Hendaklah kamu mengenal pasti kebenaran, kemudian ikutlah kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang benar, kata Allah. Kunu ma'as-sadiqin. Kamu cari kebenaran dan ikut dia. Hari ini tuan-tuan cari kebenaran kan, tuan-tuan cari apa? Sebab dia sebut di sini, wa arafal batila fajtanabahu. Hendaklah kamu kenal kebatilan dan kamu elakkan daripada percaya pada kebatilan. 6 perkara ni kena ada tuan-tuan. Cari yang betul, ikut dia. Cari yang salah, tinggalkan dia. Ni salah ni, tak betul ni, tinggalkan dia. Hari ni yang salah tu diikut, yang betul pula dibantah. Allah bagi otak, Allah bagi telinga, Allah bagi mata, Allah bagi berfikir. Tuan-tuan gunakan otak, gunakan fikiran, gunakan agama menilai benda ni salah ke benda ni betul. Dalam kita nak kata salah, kita buat salah. Ni masalah dia. Ulang balik. Dalam kita nak kata orang salah, kita juga buat salah. Itulah masalah dia. Contohnya apa? Kamu tak payah menyanyi dah. Kamu tu bercakap pun tak sedap, apatah lagi menyanyi. Nampak tak tuan-tuan? Kita tak bagi orang menyanyi. Kamu boleh tak jangan menyanyi? Kamu bercakap pun tak sedap, tambah aku menyanyi. Tuan-tuan, suara dia bukan dia buat. Suara dia Allah yang buat. Pak siapa kamu kutuk suara dia? Berdosa tau. Dia berdosa tang situ, kita berdosa tang sini. Lalu bila jumpa dengan headwind, headwind kata apa? Kita serupa, hadirmu untuk mengubat luka. Tu headwind je suara. Kamu nak kata dia tak elok, suara dia Allah buat. Suara Ustaz Kazim macam ini, suara Ustaz Lah macam ini, suara P. Romli macam ini, suara Ar-Azmi macam ni. Semua ni ciptaan Tuhan. Kau tak boleh hina. Dia bergedik-gedik, kita tegur dia. Bang, berdosa macam tu bang, haram. Sudah. Jangan kita duk kata pula tak padan dengan suara macam Doraemon. Tak boleh tuan-tuan. Berdosa. Allahu Akbar. Suara ni adalah anugerah Allah. Ada suara yang mahal. Saya ada kawan, satu saat suara dia tuan-tuan hampir 1,500. Satu saat. Dia baca iklan 60 saat. Tuan-tuan bayangkan 60 saat kali 1,500. Dia hanya buat iklan suara saja. Suara dia sedap. Dia gunakan suara dia. Ada suara sedap. Suara yang besar, suara yang bass, ini suara yang mahal ni. Memang akan
dicari orang. Orang tuan nak cari suara macam ni, tengok dalam iklan. Dulu iklan rokok ni, downhill, gaya, mutu, keunggulan. Dengar-dengar tu terus beli rokok terus. Dengar suara dia kan. Volkswagen Das Auto. Kita bila bawa Volkswagen tu pun rasa macam dia bawa Das Auto. Cuba tuan-tuan hak iklan Volkswagen tu suara halus. Volkswagen Das Auto. Dia tak sesuai. Dia sesuai untuk iklan surat khabar. Surat khabar lama. Surat khabar lama. Semua kenal dia. Dia mai dah. Tang suara ya. Kalau suara besar, jual surat khabar tak kena. Surat khabar lama. Bateri habis apa? Van tu. Allah ni dia atur elok-elok dah tuan-tuan oi. Sebab tu kita tak boleh nak hina orang. Jadi kalau kita faham betul-betul lah rezeki masing-masing. Ada orang yang kaya, ada orang yang sederhana, ada orang yang miskin. Saya tengok dalam TikTok sekarang, yang banyak duk keluar dalam TikTok ialah cerita tentang orang di negara India masak. Konten dia juta-juta boleh tengok. Sekarang tuan-tuan tengok dah, video dah keluar, YouTube dah keluar. Mereka cukup gemar pergi ke India buat konten tengok orang di negara India nu masak. Masak kek menggunakan teknik al-kaki wal tangan. Masak kek dipijak dengan kaki. Astagfirullahalazim. Pakai pula singlet. Inilah dia barang yang kita bila dia masak ni dia pakai baju singlet saja supaya adanya asing-asing dia masuk sekali dengan penuh kasih sayang. Menggunakan teknik al tangan wal kaki. Tu dia ada kacau tuan-tuan. Sampai ke ketiak. Tuan-tuan jangan duk ajak saya melancung ke sana, minta maaf tuan. Saya duk bayar hak tu. Allah tuan-tuan weh. Tu nama dia dunia. Carilah yang terbaik, yang bersih, yang halal untuk kita. Kerana bila makanan kita halal, bersih, jiwa kita juga jadi bersih. Bila hati dah bersih, insya-Allah kita pandang baik dengan Tuhan. Tapi kalau hati kita kotor, Allah bagi apa pun tak cukup. Allah bagi anak tak cukup, Allah bagi duit tak cukup, Allah bagi cantik pun tak cukup. Sebab hati dia buruk pada Tuhan. Baik, kita jumpa lagi di kuliah yang akan datang. InsyaAllah tuan-tuan doakan saya sihat. InsyaAllah saya akan buat rawatan di luar negara dalam minggu hadapan. Mudah-mudahan selamat pergi, selamat balik. Dan muka saya ni, kalau tuan-tuan tengok betul-betul, makin lama makin hitam, makin gelap. Okey, jadi mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.